tidak begitu jelas, Malaysia telah letakkan balik kepada tier 3 tadi. Jadi sekarang kerajaan atau kita semua berusaha untuk menurunkan balik kalau boleh sehingga kepada tier 1 tadi. Kalau boleh saya katakan, kalau dari faktor-faktor itu Datuk, kelihatannya seperti jangkaan itu dibuat dari segi persepsi semata-mata. Tidakkah boleh dilihat juga dari statistik kes contohnya yang diselesaikan, yang didakwa dan sebagainya? Ya, insya-Allah. Pasal kita lihat sejak tahun 2008 Akta ini berkuat kuasa, kita telah mengambil tindakan kepada 88 kes dan 5 kes telah berjaya dijatuhkan hukuman. Jadi daripada jumlah ini 369 orang telah terlibat dalam kes pemerdagangan orang ini, dan kita telah menyelamatkan mangsa seramai 130 orang mangsa dan kita letakkan di rumah-rumah pelindungan di Malaysia ini. Jadi kalau kita lihat daripada peratus, walaupun kes ini sedang berjalan, peratus 5 daripada 88 kes tadi, berapa peratus kita telah melihat jadi kejayaan kes ini. Jadi penglibatan daripada semua pihak. Kalau kita lihat daripada penguatkuasaan tadi, daripada PDRM, Jabatan Immigration, Custom, APMM telah bergabung bekerja bersama untuk membasmi atau untuk mengesan kegiatan anti perdagangan orang. Baik, dan Datuk Seri, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut tentang tier yang dinamakan oleh Amerika Syarikat ini. Mungkin definisinya di mana kita diletakkan pada tier 3 pada tahun ini. Apakah dia sebenarnya ciri-ciri ataupun kriteria yang diambil kira? Kalau kita lihat tier 3 yang diletakkan oleh pihak Amerika kepada kita, kalau kita lihat di peringkat antarabangsa ni, apa dimaksudkan tier 3? Hampir setara tier 3 dengan Somalia, Swaziland. Jadi kalau kita lihat tier 3 pada kita menunjukkan bahawa seolah-olah Malaysia ini begitu teruk di mata antarabangsa berkenaan kegiatan kita untuk basmi perdagangan orang. Sedangkan bagi pihak kita bersama, kita dapat merasai kita telah berusaha begitu gigih di semua pihak untuk membasmi atau menyelesaikan masalah perdagangan orang ini. Banyak langkah-langkah telah kita ambil dalam menyelesaikan perkara ini. Kalau kita lihat soal perdagangan orang ini, satu kaedah jenayah yang baru di kalangan negara kita. Kalau kita lihat satu fenomena atau landscape baru jenayah ini, kita kena mengesan soal sindiket. Soal ini adalah berkaitan antarabangsa dan kita kena memastikan apakah nature atau semula jadi kes perdagangan orang. Kalau kita lihat untuk memahami senario jenayah ini pun sukar. Jadi kita terpaksa melatih mereka yang duduk di pintu masuk di negara kita. Kemudian kita kena memastikan pihak-pihak berkuat kuasa tadi, penguat kuasa, faham apa yang dimaksudkan perdagangan orang. Kemudian selepas itu perkara ini telah disiasat. Perkara ini hendaklah didakwa. Pihak AG, pendakwa raya kena kenal pasti apakah kes jenayah ini. Kemudian pihak penghakiman pula, hakim-hakim juga kena jelas apakah yang dimaksudkan perdagangan orang ini. Jadi perincian kalau kita lihat daripada pemahaman kemasukan orang asing di sini, macam mana kita nak mengenal pasti adakah orang ini didagang. Kemudian penguatkuasaan penangkapan, pendakwaan dan kehakiman. Jadi proses ini begitu panjang dan semua pihak kena faham apakah yang dimaksudkan jenayah perdagangan orang. Baik, Datuk Seri ada menyebut tentang Majlis Anti Penyeludupan Orang MAPO ini, dan juga secara ringkasnya apakah dia yang ada di sebalik MAPO. Mungkin kita akan pergi lebih lanjut sebentar lagi, Datuk Seri. Dan apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, iaitu tentang bagaimana kita ditempatkan setaraf dengan Somalia, dengan Swaziland dan sebagainya ni. Jadi mungkin ini juga akan menimbulkan tanggapan lain. Saya rasa mungkin untuk para penonton juga, adakah sebarang tujuan tertentu di sebalik penarafan Malaysia di tier 3 ini? Itu Datuk Seri kena jawab selepas kita kembali sebentar lagi. Kita berhenti seketika, teruskan menonton Dialog di TV1.
rentetan langsung dari Parlimen. Paparan isu-isu semasa yang lantang diperbahaskan. Kaedah memerangi rasuah OIC kurang memainkan peranan. Pekerja tempatan telah diberhentikan. Situasi sudah tidak selamat. Diperhalusi dengan lebih jelas, merangkumi politik, ekonomi dan sosial. Berbahasa Sekiranya harga soal visa apakah langkah yang lebih cepat bersama ahli parlimen serta gelagat dewan. Ikuti Dari Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 11.30 malam TV1. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 74 yang bermaksud, dan mereka yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan mereka yang memberi tempat kediaman dan pertolongan, maka merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan kurniaan yang mulia. Memantap ukhuwah memperkasa ummah. Salam Ma'al Hijrah 1431 Hijriah bersamaan 2009 Masihi daripada kami, warga RTM. Kembali lagi dalam dialog. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di siaran TV1. Hari ini kita bercakap tentang isu pemerdagangan orang di Malaysia. Dan seperti yang telah saya beritahu, anda boleh respon kepada kami untuk terlibat sama dalam diskusi kita dengan cara talian telefon, nombornya 0322829062 ataupun SMS ke 32776. Jangan lupa untuk typekan dialog terlebih dahulu pada awalnya. Baik, Datuk Seri, menyambung apa yang kita bualkan tadi, penarafan Malaysia pada Tier 3 oleh Amerika Syarikat telah menampakkan seolah-olah Malaysia buruk. Jadi adakah sebarang mungkin niat yang kurang baik di situ sebagainya? Komen Datuk Seri? Kalau kita lihat, bila orang meletakkan kita di tier 3 ini, sepatutnya kita melihat dari segi positifnya. Jangan kita mengambil negatif dia. Sepatutnya kita tinjau diri kita. Di manakah letaknya? Mengapa mereka meletakkan kita ni sebagai di tier 3? Jadi kita melihat di mana kelemahan, apa yang dipandang oleh mereka. Jadi sepatutnya apa yang telah kita lakukan, apa dah kita buat, kita mendekati pihak mereka tadi. Tanya mereka di mana, mengapa mereka meletakkan kita di tier 3 tadi. Bila dia meletakkan tier 3, mengapa, apakah kekurangan-kekurangan, apakah inisiatif, langkah-langkah pencegahan yang telah kita buat, apakah corrective action, preventive action yang telah kita buat, di mana kelemahan. Jadi kita tunjukkan kepada mereka apa yang telah kita buat dan apa kekurangan yang ada. Sebab itu kalau kita melihat, kita terpaksa melihat dan mengambil langkah pendekatan kita mendekati badan-badan antarabangsa tadi. Contohnya kita mendekati dengan badan seperti UNCHR yang berkaitan dengan pelarian atau refugees. Kita juga mendekati badan seperti IOM, International Organization of Migrant, yang berkaitan dengan migrasi tadi, orang pelarian tadi. Bagaimana? Jadi kita lihat dan kita melihat mendekati sendiri pihak mereka. Apakah dia maksudkan? Bagaimana dia meletakkan rating ni? Bagaimanakah rating ini boleh diturunkan? Kita libatkan badan-badan antarabangsa. Hubungan kita secara dua hala dengan negara jiran, dengan badan-badan antarabangsa yang lain, regional.